Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Mazlan bin Aris, pengarah IPG KRM, yang berusaha Puan Rosnah binti Sardi, pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan. Program kita ini adalah program kolaboratif antara Pertubuhan Guru Ibu Bapa Anak Berkeperluan Khas Negeri Sembilan dengan JKM dan juga IPG KRM ya. Jadi kalau kita tengok dekat banner tu ada logo-logo dia. Okey. Setelah kita bersiaran setiap minggu di YouTube melewat channel tentang diet dan terapi ABA untuk anak autism, kita ingin kali ini berkongsi pengalaman pula tentang anak-anak ADHD ya. Terlebih dahulu Kak Chah ingin menerangkan sedikit tentang NGO kami, iaitu Pertubuhan Guru Ibu Bapa Anak Berkeperluan Khas Negeri Sembilan. Ditubuhkan pada bulan November 2018 dan diterajui oleh saya sebagai pengerusinya dan juga AJK saya. Okey, tujuan Pertubuhan Guru Ibu Bapa Anak Berkeperluan Khas Negeri Sembilan ditubuhkan untuk menyatukan semua warga dan rakyat Negeri Sembilan yang terlibat dengan OKU dengan menyediakan pelbagai program berkolaboratif dengan pelbagai pihak lah, iaitu seperti IPG KRM, JKM, JPNS Okey, pelbagai program kami rancang seperti membuat bengkel dan seminar secara bersemuka sebelum kita dilanda oleh pandemik Kami semasa seminar ini kami memanggil pakar-pakar pakar-pakar yang sangat berpengetahuan luas dalam bidang-bidang OKU ni pelbagai jenis, terutamanya masalah pembelajaran lah Okey, dan juga kita memanggil juga ibu bapa yang mempunyai anak-anak seperti anak autism, Down syndrome dan kali ini kita panggil anak Puan Nolaila ni untuk membincangkan tentang anak-anak ADHD Okey, jadi kita berharap dengan kerjasama ini kita dapat meningkatkan ilmu untuk membantu anak-anak berkeperluan khas di Negeri Sembilan ni Okey, NGO kami juga bekerjasama dengan JPOKU, Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat Pusat di bawah KPWKM, iaitu di bawah projek community untuk projek yang kami buat ialah seperti Down syndrome skill empowerment training yang dijalankan selama setahun dan kami mendapat dana sebanyak RM35,000 daripada JKM. Kami juga melatih remaja-remaja daripada PDK dalam bidang kemahiran di NGO kami Okey. Kami berharaplah dengan program-program yang kami buat ni nasib OKU, anak-anak remaja OKU di Negeri Sembilan ni akan terbela dan boleh diperkasakan sebab sebenarnya OKU ni boleh Okey, itu serba sedikit tentang Pertubuhan Guru Ibu Bapa Anak Berkeperluan Khas Negeri Sembilan Seterusnya saya ingin memperkenalkan kita punya penceramah hari ini iaitu Puan Nolaila binti Mat Tahir, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, Universiti Teknologi Mara Dungun dan kita sangat bernasib baik hari ini kerana penceramah kita pada hari sebenarnya, beliau sendiri sebenarnya adalah adult ADHD ataupun ADHD dewasa lah, orang dewasa dengan ADHD. Kita akan banyak mendengarlah perkongsian daripada beliau nanti dan untuk pengetahuan penonton-penonton di luar sana beliau juga mempunyai 2 orang anak yang mempunyai autism dan ADHD
ya. Jadi kita berharaplah ibu bapa ibu bapa yang mempunyai anak ADHD ataupun autism ni dapat memberikan soalan-soalan kepada Puan Nolaila di ruangan chatting dan Puan Nolaila akan bersedia untuk menjawablah ya. Okey, jadi anak beliau pun telah berusia belasan tahun. Kita akan mendengar lebih lanjut daripada beliau lah ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa ni, saya menjemput Puan Nolaila untuk menyampaikan ceramah beliau, perkongsian beliau. Silakan Puan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator kita ya, Kak Chah kita. First of all, saya kelakar bila Kak Chah tunjukkan tajuk depan tu dengan perkongsian saya tu. Gambar tu Kak Chah, bukan orang lain tu Kak Chah, tu saya. Tapi gambar tu diambil masa sesi perkongsian di studio UiTM dan saya upah juru makeup masa tu. Dan kenapa saya letak gambar tu ada kaitan dengan ADHD. Ya. Okey, semua orang tahu yang attention deficit hyperactivity disorder ni adalah satu daripada neurodevelopmental disorder lah, iaitu kerosakan saraf. Dan kaitan gambar saya dengan saya yang bercakap sekarang ni, orang ADHD ni daripada dia kanak-kanak, dia kalau orang Terengganu kata dia merupa tau. Merupa tu apa? Contoh, dia ada dua perwatakan. Macam budak-budak, bila saya kata Tajul Iman anak saya mencederakan diri, berdarah-darah kan. Tu dekat rumah tahu Kak Chah. Bila dia sampai sekolah, dia jadi orang-orang beriman. Faham tak maksud saya? Cikgu tu payah nak terima. Sometimes ada, mungkin dia orang cakap kalau bahasa Inggeris, are you exaggerating things? Dia kata. Buat apa nak kita nak exaggerate? Memang itulah dia. Ya. Dia pandai. Tapi itulah, tapi apa pun saya ambil kesempatan ya, sebenarnya apa pun rupa kita tak penting ya, sebab bagi saya konten tu penting ya. Saya doakan ya, orang kat luar sana ya, ingatlah pesan idola saya Profesor Dr. Mahaya ya Kak Chah, dia kata kita cantik-cantik ni pun make up je, nanti 6 feet under the ground tak ada dah. Bawa kain kapas tu je lah ya. Okey dah. Saya ambil tazkirah lah sekejap sebab saya kalau dalam kelas saya suka macam tu ya. Okey, without further delay, can I have my next slide? Okey, saya bila saya berkongsi, saya takut satu je. Bila saya ni cerita, kadang-kadang orang kata saya ni macam ustazah. Saya pun kelakar juga, saya ni tak adalah banyak pengetahuan agama ya Kak Chah. Dan saya nak beritahu orang kat luar sana, saya bukan pakar psikologi juga. Ya. Saya bila buat ceramah, bukan ceramah apa, saya tak panggil ceramah tau Kak Chah, saya panggil perkongsian. Ya. Bila saya berkongsi sebagai seorang ibu dan diri sendiri ni kelakarnya, dulu kita sangat sibuk bekerja. Bila dah dapat cuti PKP ni daripada tahun lepas, bulan 3, saya ada masa untuk observe anak saya dengan secara mendalam. Moral of the story, telling you people, the MCO time is supposed to be you got to know your family members. Bila saya tengok lama-lama, masa tu bulan 3 kan, 17, 18 hari bulan kita dah start PKP kan. I saw myself inside my 2 children. Apa makna dia? Bila dia mengamuk, bila dia tindakan dia macam saya. So saya kata, padahal saya dah lama dah dalam kepala saya tu. Sebab saya ni orang sains. Bila kita belajar biologi, genotik, fenotip ni, maknanya mana datangnya anak tu? Kalau orang Terengganu kata mari mana? Mesti daripada mak bapak dia, betul tak? Jadi anak adalah gambar kepada ibu bapa. Saya pun heran kenapa saya daripada kecil, saya ada kerap orang kata, bila saya sedih saya menangis yang teruk punya menangis Kak Chah. Sebenarnya itu adalah satu ciri ADHD dan mana saya memang lasak mak saya kata memang payah nak jaga. Melantun-lantun tu biasalah. Tapi zaman dulu orang tak nampak benda tu tak normal ya. Dan saya nak beritahu saya sekadar berkongsi dan saya bukan doktor. Doakan saya akan dapat PhD tak lama lagi. Itu saja. Okey, sebenarnya slide saya tu tak habis lagi tu. Kena tekan mouse tu baru nampak semua keseluruhan apa yang dia cakapkan dekat disclaimer tu. Minta kan okey. Dan saya sebenarnya cumalah seorang blogger.
Ya, selain daripada ibu pensyarah dari UiTM Dungun, saya punya subjek adalah Food Science and Nutrition. Saya ni sebenarnya ada blog bulan tahun 2011 Kak Cha. Sebab bila kita anak autism Kak Cha, hari-hari suami balik kerja, kita kerja asyik nak cerita, kita nak meluahkan perasaan, tapi suami tu penat Kak Cha balik kerja. Lama-lama dia dah ada satu idea, dia kreatif kan, dia buatnya saya blog. Ambil dia kata. Tulislah, luahkanlah perasaan dekat blog ni. Dia pun bagi tajuknya Iman Special Boy. Dan saya berkongsi, mula-mula kalau tengok daripada segi konten memang tak ada tentang autism. Semua, memang tak ada tentang ADHD. Semua boleh kata 100% on autism. Tapi lately saya dah mula dah post sikit-sikit pasal ADHD ya. Okay, dan saya telah didiagnose mengenai sebagai adult ADHD bulan 8 20 hari bulan Ogos tahun 2020, tahun tari-tari keramat tu Kak Cahaya. Dan saya dengan usaha saya, apabila saya tahu ya, sebenarnya saya kena contribute kepada masyarakat ya. Saya buatlah Madam Laila's channel, YouTube channel saya. Kelakar ni Kak Cah, at the age of 50, better late than never, I become a YouTuber. So jadi tekanlah sekali, nampaklah simbol YouTube tu ya. Moderator, yes. Okay, next slide please. Okay, dan cerita lagi. Saya nak cerita juga, dah sebut mana Madam Laila channel tu, nak cerita juga Kak Cha sebab nak lawan Melewa channel ni Kak Cha. Okay, apa yang ada? Of course, saya share mengenai pengurusan lah ya. Apa dia latest progress. Saya sangat-sangat minta pada Kak Cha dan tim Kak Cha dan orang-orang yang mendengar syarahan saya pada hari ini, atau bukan syarahan, perkongsian. Kita ada berita gembira ya Kak Cha kepada ibu bapa anak-anak autism. Dulu zaman saya diagnose anak saya sekarang Muhammad Tajul Iman dah 18. Dia severe for both ADHD and autism. Muhammad Aidil Irfan 15 years old, dia mild for both. Maknanya autism pun mild, ADHD pun mild. Tapi zaman dulu untuk diagnose diorang ni, kita pakai jumpa doktor, psikiatri, pediatri, kita jumpa ke hospital besar, last kali dia tak ada ambil ujian apa-apa pun. Tapi baru ni saya ada satu konten dalam Madam Laila's channel, tajuk dia ADHD treatment. Allah Ta'ala, syukur pada Allah Kak Cha, dah ada strip yang macam kita nak check pregnancy tu. Maknanya kita tak percaya, kita bawa anak kita tu yang sebaiknya yang belum diagnose lah kot, yang dah diagnose kadang buang duit pula kan, sebab dia International Psychology Center Kak Cha. Dia ada strip, dia boleh ambil urine budak tu, kencing dan darah. Dan atau lah ya. Di situ dia akan tengok contoh dopamine level, iaitu sejenis hormon ya dalam badan kita. Ada banyaklah serotonin, tapi dia akan tengok dopamine ya. Dan dia akan decide setelah beberapa siri ujian untuk mengesahkan betul lah anak tu autism dan betul lah anak tu ADHD. Nampak tak? Progres dalam bidang perubatan. Dan saya sebagai seorang pensyarah yang mengajar nutrisi atau nutrition, saya suka nak bercerita tentang kesihatan wanita. Terkini saya panggil orang bercerita mengenai kanser dan sebagainya, itu boleh, saya tak nak buang masa dekat sini ya. Kuliah-kuliah saya panggil sebagai picisan-picisan sebab saya rasa umum kena tahu ya. Banyak isu tentang makanan sekarang. Kadang-kadang takut nak makan Kak Cha ya, dengan pengawet dia, dan kajian menunjukkan autism dan ADHD sebab signifikan disebabkan adalah pengambilan makanan ibu sewaktu mengandung. Antaranya ialah ibu tu memakan perisa ataupun makanan ringan. Ya, jadi saya tak nak cerita yang itu, biar orang-orang doktor yang cerita. Dan ada beberapa lah bahan, kalau saya rasa channel saya tu saya nak mengaji, saya mengaji ya. Dan saya nak ambil kesempatan, saya akan membuat saya punya kelab nutrisi dekat Dungun lah ya. Ni untuk orang makan sihat, sebab saya percaya Kak Cha, apabila saya seorang ibu kena jaga 2 anak yang bukan senang ya Kak Cha, saya kena sihat dulu. Kita naik flight pun kalau berlaku apa-apa, tabung oksigen keluar, kita kena ambil oksigen dulu. Meaning to say, seruan saya kepada semua ibu bapa yang ada anak autism, you have to take care of your own health. Meaning to say, saya akan mulakan pada 1 November, saya panggil sebagai Nutritional Cafe dan saya akan kongsikanlah ya. Cuma saya ambil kesempatan macam ni, autism saja biasanya kita tidak akan rasa sangat-sangat
tersiksa. I use the word tersiksa, sorry ya. Public nak marah-marah lah Kak Laila. Memang ADHD, satu daripada simptom ADHD ialah we speak from the heart. So kalau Puan Laila speak from the heart, memang itulah takdir dia. Ya, cuma kadang-kadang perlu ada orang macam saya Kak Cha. Kita ni kadang-kadang orang Melayu payah ni nak jaga sangat adab ni. Kadang-kadang kita tak sampai mesej kat orang. Ya. Jadi contoh macam saya kata, kalau anak tu autism saja Kak Cha, mengamuk dia adalah mengamuk yang biasa-biasa. Tapi bila dia ada trait autism, dia akan seek attention kita, dia akan buat sampai kita melihat. Contoh tajuk Iman, kalau dia pegang gelas, dia acah dekat saya, dia nak hantukkan gelas tu dekat dinding. Saya buat tak tahu je. Dia akan ketuk sampailah telinga bahagian pemegang dia tu patah. Ataupun gelas tu pecah. So kalau itu satu gelas Kak Cha, satu cawan, dan kalau tiap-tiap hari, contoh. Sama juga kalau saya makan di atas lantai, dia akan letak kaki dia di atas pinggan saya. Ya. Dia mana cabaran dia macam, sorry to say, ada dalam video saya masa saya wish happy birthday anak saya tu, dia ni sorry lah kalau Madam Laila menggunakan perkataan khianat. Maaf cakap ustaz marah-marah. Saya tak guna perkataan khianat ke anak saya, tapi in a sense of dia tak suka. Contoh, tilam ni cantik Kak Cha. Dia ambil pisau 10 sen tu, pisau yang jual 30 sen tu, dia toreh. Keluar isi-isi tilam. So sekarang ni kalau orang datang rumah kita Kak Cha, jangan nangislah tengok. Memang style Piramli lah, bentang tikar mengkuang biasa tu duduk. Tidak ada perabot, tidak apa-apa. Sebab saya dah rasa dah, Mak Saleh kata that's it, enough. Ya, baik saya beri sedekah pada NGO, mana-mana masjid ke apa, daripada saya beli perabot. Okay, next please. Kita nak cerita juga ya pasal ADHD ni apa dia ya. Okay, saya akan kongsi dah cakap tadi, ujian saya lah. Ya, ujian saya, ujian kesabaran. Ya, apabila dia tumpahkan air, orang Terengganu kata segeleng, dia cuba sengaja dia buat kalau orang Bau kata sengaja. Bila kita dah jatuh tu Kak Cha, dia akan tepuk tangan, dia akan suka, dia akan lompat-lompat. Ya. Kenapa saya dan kita kena peduli? Sebab bila dapat anak macam ni, I have my own blog. I receive call from Philippines, from Singapore, from Indonesian. They cried over the phone. Baru 2 minggu lepas saya dapat panggilan daripada seorang daripada Kertih di Terengganu. Saya tak dengar apa dia cakap sebab dia terlalu sebab dan sedih. Sebab anak dia macam seksa dia. She used the word seksa. Memang betul. Budak ADHD ni dia akan seksa kita. Macam Iman, dia akan letak jari dia dalam mulut dia Kak Cha. Doktor kata, alah Kak Laila, buat tak tahu je. Dia kan autism. Tapi doktor tu mungkin lupa yang dia juga ADHD. Dia muntah sampai muntah keluar. Jadi bagi saya, it's actually a mentally tortured tau kalau orang tengok. Sebab my age, I am 50 Kak Cha. At the age of 50, I am a perimenopause age. Of course hormon saya tak betul sekarang. Saya pun ada mood swing dan sebagainya. Tak payah cerita lah perimenopause tu. Nanti saya buat sesi lain pula. Kalau tak Raja Kelewan nak jemput saya bercakap atas seorang nutrisi, tapi bukan pakar ya. Dan dia sebenarnya ADHD ni, dia ada sejarah dari segi stres dia tak boleh tahan. Contoh saya ya, kita kena marah biasa, mak kita marah, mak mentua marah dah. Dia nak jadikan kita ni orang yang baik Kak Cha, mestilah kena tegur. Orang lain apabila ditegur, dia tak rasa, kita ni tak boleh langsung orang tegur ni Kak Cha. Dan saya yang paling berat sekali apabila saya rasa saya dimalukan depan orang, saya masuk bilik air, tandas, saya muntah dah. Saya muntah. Maknanya saya tak boleh cope. Dan kalau siapa yang orang counselling, dia memang biasa death skill, depression, anxiety, stress. Kalau kita isi borang tu, daripada kecil dulu saya rasa lah, kalau saya nak uji memang daripada saya kat universiti, semua skor saya dapat depression. Saya ingat, iyakah aku ni stres? Rupa-rupanya orang ADHD macam kami, apalagi kalau kita tak sedar kita tu ADHD, macam saya, Alhamdulillah Allah hidupkan sampai usia sekarang, 49 tahun baru saya tahu. Itu pun dengan cara saya observe anak saya sepanjang tempoh PKP. Thank you Allah, thank you PKP. Ya, sebab saya boleh nampak. Dan sama-samalah kita
Cikgu kat sekolah sebagai contoh, budak-budak ni dia selain daripada dia tak boleh cope, bila dia bergaduh dalam kelas, dia bergaduh cikgu. Jangan tak tahu cikgu, bergaduh yang hebat ni. Dan kalau kita marah dia, kita halau dia, sorry cikgu, dia akan ingat muka cikgu sebiji, kaki cikgu, kaki kain pakaian apa. Sebab dia oh hari ni kau halau aku siap kau. Aku kerat jari kau. Bukan nak cakap ni, contoh. Sebab dia akan ada grudging, dendam, grievances dia ni, orang biasa Kak Cha, dia akan, that's it. Normal lah kena marah, kena halau. Saya pernah kena halau contoh. Tapi bila orang macam kami, dia akan terus. Bulan depan ingat tadi fenomena kena halau. Sampai bila-bila Kak Cha. Jadi benda ini akan menjadi dendam dalam hati dia. Saya minta maaf cakap, saya tak nak sebut kes-kes yang ada di Malaysia ya. Tapi ada kes yang mana, tak sangkanya. Kenapa kawan baik boleh tikam kawan dia? Kan dia best friend. Tapi saya percaya, saya bukan doktor ya. Jauh di sudut hati saya, mungkin ini spesies yang sama dengan saya. Ya. Kalau ditanya kepada saya Kak Cha, daripada saya kecil, siapakah senarai orang yang blacklist? Saya blacklist orang tu. Saya ingat dengan jelas. Sebab kepala orang ADHD ni Kak Cha, they are like video player. Katalah si A tu marah you, dia pakai tudung warna oranye. You will remember sampai you mati. Believe me. Tapi sebenarnya kalau kita pandai manipulate, orang ni boleh jadi cerdik Kak Cha. Dia boleh jadi cerdik. Sebab dia ingat dengan jelas. Jadi apa lagi? Seterusnya ada lagi tu. Sebab saya nak mengatasi masalah keciciran, sebab khas untuk cikgu, cikgu jangan halau dia. Sebaliknya cikgu kena datang tanya dia. Jangan di depan kelas, kejap lagi saya nak jumpa awak boleh dekat classroom, dekat bilik staff room, pegang usap dia. Usap picit dia. Jangan panggil dia nama Ahmad. Adik saya, cuba cerita kat cikgu, apa problem? InsyaAllah hari tu dia luahkan. Tapi kalau you terus bermusuhan dengan dia, sorry lah, cikgu jangan marah lah ya. Kalau kereta cikgu, keretanya dipancitkan, tayarnya dipancitkan, biasa kan dengar kan? Biasanya inilah spesies yang akan mengganas seperti ini. Dan peranan kita sebagai ibu bapa, kalau kita tak tahu anak kita ADHD, dah lah tak pergi diagnose, tak ambil ubat, sebab dia ada banyak ubat Kak Cha. Sebab di luar negara, 50% of treated ADHD ni, dia akan jadi orang berjaya Kak Cha. Pelakon-pelakon, instead orang kata Allahu Akbar, Bill Gates katanya pun, dia ada ciri ADHD tau Kak Cha. Tapi dia pintar kan? Dia dirawat dan orang di sana mengenali dan dia usaha. Kalau kita, contoh saya minta maaf ya, dia ambil dadah kata, budak sekarang yang main-main Kak Cha ya, pel kuda apa semua masa sekolah. Ataupun dia hidugam. Bila masuk kes disiplin, biasanya budak tu akan disisihkan dan dia akan terus lari. Tapi kalau kita tahu, this is ADHD, kita akan guna, I use the word menyantuni. Imagine tajuk Iman tadi, mengamuk-mengamuk, pecah sliding door, saya tak boleh ambil hanger pukul dia. Bukan. That is not the right way. Cara dia adalah Kak Cha, abang, sayang ibu. Kak Cha, saya nak tanya dengan Kak Cha, mustahil tak Kak Cha kalau nak buat macam tu rasa-rasanya. Itulah Allah uji saya Kak Cha. Ya lillahi ta'ala, saya daripada kecil saya memang tidak ada sabar. Saya memang tidak ada sabar. Tapi apabila saya dapat anak macam ni keluar air mata saya Kak Cha, Allah ni nak ajar aku apa itu sabar. Ya? Bila saya komplain pasal anak, Iman buat itu, Iman pecah ini, Iman pecahkan windscreen, terajang kereta dan sebagainya. Husband kata, manusia ni sangat sedikit orang yang bersyukur. Imagine orang lain anak istimewa, ada yang orang kata tak boleh bangun pun, terpaksa dipapah untuk ke tandas dan pakai pampers. Adakah awak kena pakaikan pampers tajuk Iman lagi sekarang? Berhenti menangis. Sebab tu saya kata, parent kena ada strategi dan parent ni, ayah dan ibu ni kena berbaik Kak Cha. Tapi saya sedih ada kawan-kawan saya, bila anak diagnose,
suami pergi kahwin lain, maaf cakap saya ambil kesempatan ni, bukan nak torture. Memang saya tahu itu jodoh pertemuan telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau kita fikir balik, ini peranan kita. Kita nak tinggalkan ke? Sedangkan budak tu adalah zuriat kita bersama. Sama juga masyarakat. Masyarakat tengok je. Sebab ponting kelas, tidak pergi sekolah adalah satu simptom budak tu mengidap ADHD. Apabila dia tak rasa boleh pergi kat sekolah tu, dah lah di slow, sebenarnya budak yang ADHD ni dia tak fokus. Sebab tu dia tak terror. Jadi saya pinjam ni tema hari pencegahan bunuh diri. Peringkat kebangsaan 10 hari bulan September bulan lepas. Sebab tu saya kata dengan Kak Cha, saya nak terkam Kak Cha 10 September hari pencegahan bunuh diri, 10 hari bulan 10 baru ni hari Ahad, iaitu yesterday. The day before yesterday, hari Ahad kan? Itu adalah hari World Mental Health Day. Kenapa yang Laila ni duduk sini? Kejap makeup, kejap biasa. Sebabnya Kak Cha, kalau kita tak kenal spesies ni di sekolah, sewaktu dia kecil lagi sekolah rendah, ramai orang kata Kak Cha, budak sekolah rendah, piung dia terus merintah jalan. Dia tak tengok kiri kanan. Kok orang rombau tu, apa dibiarkan budak tu? Memang dia tak roti. Sebab dia tidak ada self-regulation. Ini adalah ADHD. Orang kita, biasalah tu budak-budak mana ada roti melintah. No. Ini adalah benda yang saya nak kongsi. Kenal pasti diagnose. Nama dia International Psychology Center di Taman Desa Kuala Lumpur. Pergilah cari. Saya dah ada satu daripada video channel saya tu menceritakan mengenai. Saya dah, in fact saya ada interview dengan Dr. Edward Chan. Dia adalah pakar psikologi dan dia doktor. Dia punya bidang adalah nutritional medicine. So saya pinjam tema hari mencegah bunuh diri, bertindak segera, harapan terbina. Jadi kita sebagai parent kena bertindak sekarang, jangan tengok saja. Sebab ada kes Kak, dia bergaduh adik-beradik, terus dia tinggalkan mak ayah dia sampai dia kahwin dapat anak 2-3, tak kenal Kak Cha. Nenek tak kenal cucu. Sebabnya apa? Sebab dia tak boleh dikasari begitu. Tidak ada orang yang menyantuni dia dalam keluarga. Jadi tolong lepas pada ni cikgu santuni anak-anak macam ni, jangan hina dia, tanya baik-baik. Macam saya. Kalau boleh peluk sekali kalau perempuan. Perempuan dengan perempuan lah ya. Okay. Next please. Ni toh. Orang Terengganu kata ni toh nak royak, ni toh. Nak kabur. Orang Terengganu Kak Cha, kalau orang Kelantan, cuba tengok Kak, kita nak royak cerita. Saya heran juganya, moga apa-apanya pandangkan Cik Kelantannya. Cakap Terengganu boleh juga, Hindustan boleh juga. Tu Maranam Kiahim, Maranam Lailah. Rupanya ini adalah gifted Kak Cha. Yes. Gifted. I will never know. Bila daripada Kedah hang pergi mana? Saya kata tak ada awak tak hambat. Dia orang tak kenal saya ni. Maknanya boleh merupa-rupa orang ADHD ni. Bagus juga seskala. Betul Kak Cha? Cuba tengok otak. Kak Cha cuba tengok. Otak orang yang healthy dengan otak orang yang tu. Dia bahagian depan dia kecut. Bukan dia mengecut, tapi dia dah asal-asal memang Allah dah buat kecil saiz daripada orang yang biasa. Kenapa saya buat kat situ? Undiagnosed, misdiagnosed, underdiagnosed. Apa tu makna dia? Undiagnosed macam saya lah contoh. Tak sedar-sedar. Sampailah saya usia, patutlah saya tak ada kawan masa kecil. Orang tak suka kawan dengan saya. Mulut jahat kata orang. Ya? Dan ada kawan saya juga yang sama dengan ADHD dengan saya. Dia sangat cerdik tapi dia memang dia tak ada kawan. Itu semua ni simptom. Jadi itu undiagnosed, tak sedar ya. Yang kedua, misdiagnosed. Bila anak ni pergi jumpa doktor, maaf banyak ya doktor kat luar sana, jangan saman Puan Olaila. Carilah doktor psikiatri. Saya ulang balik, psychiatrist or clinical psychologist. Jangan pergi jumpa doktor biasa. Doktor pakar tulang, please. General practitioner jangan. Sebab dia akan confuse.
Dia kata budak tu stres. You know? Sebab saya dah beritahu dah ada pusat dah untuk kita cek. Pergi insya-Allah. Dia janji. Dr. Edward kata jangka yang akan datang ni dia akan cuba berkolaborasi dengan klinik-klinik swasta di semua maknanya negeri di Malaysia ni untuk adakan test kit tu. Maknanya anak-anak kita boleh buat pergi hospital swasta, ambil test, tengok. Dan saya doakan ada dekat hospital kerajaan. Ya, misdiagnose maknanya doktor sendiri tak boleh kenal pasti. Maaf banyak kepada doktor kat luar sana ya, sebab anda tahu bidang anda sendiri. Dan yang terakhir underdiagnose. Okay, kenapa orang perempuan tak perasan dia kenapa Kak Chah? Kalau orang Terengganu kata budak-budak lagu ni ADHD ni, kalau laki-laki they are boys, nothing, maknanya melantun-lantun. Kita nampak dia memang hyper. Tapi di kalangan budak perempuan, kita jarang tengok dia hyper. Dia malu nak lantar-lanting. Tapi bergelodaknya dalam hati dia tu, Allah yang tahu. Sebab itu biasanya budak laki-laki lebih ramai didiagnose. Saya tak ingat statistik. Dalam 5 orang rasanya hanya seorang saja didiagnose di kalangan budak-budak perempuan. Yang lain semua budak laki-laki. Okay, can I have next slide please? Okay. Yang ni nak cakap. Macam mana jadi haru biru? Sebabnya orang ada satu otak, satu pemikiran, satu minda. Tahu tak Allah bagi orang macam kami? We have minds behind the mind. Apa makna dia? Satu-satu masa tu, contoh Kak Chah, saya tengah cakap dengan Kak Chah duduk depan saya. Kak Chah dengan saya hanya 5 minit je. Lepas pada tu Kak Chah cakap apa, saya dah kona. Saya dah pergi mengajar masuk dalam kelas UiTM Dungun. Saya dah pergi masuk tidur dah. Kak Chah terpinga-pinga. Dan anak saya sendiri pernah cakap dengan saya. Ibu ni kalau orang cakap dengan ibu hanyut je ibu. Hanyut dia kata. Sebab tu dalam kelas budak macam ni cikgu kena perhatikan cikgu. Cikgu jangan marah kat dia. Macam saya kata. My dear students, where are you? Madam Laila is in front of you in the laptop, in the computer. I'm in front of you. Are you with me? Saya pun panggil. Ali, are you there? You get me not? From time to time, you kena. And you teachers, you must not be at the front. You jalan round sikit, kau poi picit bahu dia tu. Usap kepala. Are you with me, my dear? Saya. You sayang as much. Believe me. Dan apa yang tulisan biru tu Kak Chah? Background biru tu. ADHD is actually the diabetic of the brain. Doktor tu yang bernama Tom saya dah jumpa seorang doktor bukan saya jumpa, saya tengok kat internet Dia pakar dari segi perubatan ADHD. Dia kata, saya tanya dengan Kak Chah, orang kencing manis Kak Chah, rasa-rasa lah hari ni kencing manis, besok pagi, tahun depan, 10 tahun lagi, agak saya rasa sembuh tak Kak Chah? Tak sembuh. Tapi kena kawal dengan ubat. Satu orang spesies ADHD Kak Chah dengan satu yang lain bukan sama ubat dia. Some ADHD student or children ataupun orang dewasa sendiri, dia kena makan ubat untuk dia bertenang. Sebab dalam otak ni banyak. Serba-serbi dia nak fikir. Orang yang terdekat dengan saya pernah cakap dengan saya, relax. Apa banyak sangat nak buat ni satu perkara ni. Buat satu-satu. Kita jadi stres. Because dia tak tahu sebenarnya saya ni ADHD adults. Minds behind the mind. Dan kenapa kata diabetic tadi? Ada orang boleh dirawat dengan ubat. Ada orang boleh dirawat kurangkan makan nasi. Ada orang dirawat pakai stevia, gantikan gula pasir, gula perai. Tapi Puan Nolaila, tahu tak ubat dia apa Kak Chah? Senang ya Kak Chah. Very low cost. Peluk dan ciumlah saya. Kak Chah kalau jumpa saya lepas ni, Kak Chah kewajipan dia peluk insya-Allah, tapi dah COVID tak boleh lah Kak Chah. Saya memang orang macam tu. Saya perlu sangat kepada belayan. Sebab tu saya kalau balik rumah,
saya kejar mak bapak saya, dia peluk saya, ayah saya cium dahi saya, astaghfirullah. 2 juta emas jongkong pun tak boleh lawan kat dah. Itu. Apa yang menyebabkan bahayanya apabila ditakdirkan seandainya anda seperti saya, suami anda lah yang menjadi mangsa. Ya. Bukan nak kata suami saya jadi mangsa, mungkin dia terasa sedih tau. Sebab saya selalu minta dia peluk saya. Kadang-kadang rimas. Orang kata rimih dan. Tapi sebab dia orang Terengganu baik, bila bini suruh peluk, peluk. Bila bini suruh peluk, macam tu lah. Okay, can I have next slide please? Okay, nampak statistik. Dunia prevalent ni maknanya kebarangkalian lah ya. Dari segi kanak-kanak 5.29. Nampak macam kecil, betul tak Kak Jah? Ya. Yeah. Tapi orang dewasa dia ada buat kajian di luar negara dunia, tapi di Malaysia ni buat kajian budak-budak aje. Dan prevalent di Malaysia ya 1.6 sampai 4.6. Dah dekat dah tu. Sebab dunia 5.29. Dan dari segi kajian meta-analisis yang saya dah tunjukkan tu 366 million, ramai tu kata. Ya. Baru ni ada orang tanya dengan saya. Ya. Kenapa ada orang yang bawa kereta melawan arus? Saya minta maaf, jangan saman saya ya. Orang ADHD ni, otak dia kadang-kadang dia tak boleh hitung itu adalah bahaya. Padahal dia orang dewasa. Bukan dia tak tahu highway kat mana. Tapi dia thrill. Slide saya seterusnya ada cerita pasal thrill. Okay, next slide please. Nampak? Lifelong suffers. Kenapa lifelong suffers? Yang bercakap ni contoh. Bila bos marah kat tempat kerja, biasalah bos tegur. Allah, kita dalam kereta banjir dah Kak Jah. Banjir dah. Menderita sendiri-sendiri. Ya? Dan kalau kita early intervention, kita tahu kita ada banyak terapi. Cognitive therapy, behavioral therapy, banyak cara. Perubatan Islam banyak Kak Jah. InsyaAllah. Sebab 10 orang kalau tak silap saya, ADHD kanak-kanak, ada risiko 3 orang daripada 10 tu akan terus sampai dewasa sehingga mati. Nampak sikit 3 out of 10. Tapi 3 out of 10 ni kalau tak tahu dia itu siapa, ini nanti mendatangkan masalah kepada masyarakat. Ya, sebab sebagai contoh saya nak bagi tahu. Siapa pernah tengok cerita Andainya Takdir, My Handsome Syukri Yahya? Ya? Apa dia buat pada isteri dia Nina? Dia pukul kan? Dia pukul, betul? Satu ciri orang ADHD di kalangan laki-laki, apabila dia dah besar, dia tak adalah melompat-lompat Kak Jah. Tapi they just cannot bear the anger. Dia dah buat bini dia punching bag sampai lumat, baru dia berhenti. Itu satu contoh ya. Sebab itu sekarang kadar penceraian di Malaysia bertambah sebab domestic violence. Ada satu sebabnya. Dan satu lagi, ya, bila kita tengok lagi, takut ni. Memang bila saya baca buku ADHD tu, ya Allah takutnya saya. Patutlah WHO dia punya projection Kak Jah. 2030, mental depression will be the first killer. Saya tak tuduh ya. Ada banyak sebab orang kena mental depressed. Pertama, trauma. Dia accident dan dia jadi stres. Kedua, mungkin faktor keturunan. Dia ada anak beranak dia yang mental tak berapa sihat. Yang ketiga ni yang saya takut. Mungkin dia adalah ADHD daripada kecil dan dia tak tahu. Kita lihat orang ADHD ni, orang Sembilan kata bonci Kak dah. Kak Jah, kenapa bonci? Sebab dia khianat. Saya katakan dia khianat kan? Satu hari saya pergi ke flat di Sentul ya. Saya pergi ke flat Sentul. Saya tengok penuh lift tu diconteng. Kata-kata lucah macam-macam. Ini adalah simptom dia melontarkan perasaan dia dengan menulis di situ. Believe me, normal person, they will never do such kind of thing.
Sampai teruk, punat untuk tokan tutup buka lift tu pun hilang Kak Chah. Sorry to say, ada kajian yang menunjukkan vandalism is one of the cost ataupun kos yang harus dibayar oleh ADHD yang tidak dirawat, ya. Nampak? Dan ia mempengaruhi keluarga, kecil hati sikit lari daripada rumah. Contoh, bila dia belajar, tak nak cikgu kat sekolah jahat dia tu. Padahal cikgu tak tahu dia macam tu. Dan bila dia bekerja Kak Chah, nak beritahu, ya Allah, dia akan bosan stay di tempat satu organisasi. Dia akan tukar kerja, tukar kata. Bayangkan kalau dia adalah breadwinner. You know what is a breadwinner? Dia pencari nafkah keluarga. Tiba-tiba dia puah kerja tak nak, last kali dia berhenti. Dan bila berlakunya masalah kewangan, tak payahlah saya cerita selanjutnya. Naiklah bendera putih kalau nak naik bendera putih. Last kali bukan bendera putih yang naik Kak Chah, ya. Dia sendiri terjun bangunan. Sebab orang macam ni dia tidak boleh mengawal stres dengan baik. Okay, next please. Sambung balik gambar otak tadi, ya. Ini adalah PET scan. Kalau doktor dia tahulah PET scan, positron emission topography. Dekat International Psychology Center dia boleh scan otak, insya-Allah, ya. Boleh hubungi, tengoklah dekat dia punya website, ya. Dekat saya punya video memang dekat Madam Laila channel. Janganlah tengok saja channel saya tu, subscribe lah, share lah, ya. Saya ada letak nombor telefon dan alamat website dia. Ya, dan cuba tengok, ya. Kak Chah, apa dia sebab ADHD? Satu sebab dia adalah genetik. Jangan terkejut sebab itu saya, ya Allah, ya Rahman, Iman, Irfan, terima kasih. Kalau tak ada kamu berdua, ibu tak akan tahu siapa ibu. Ya, sepatutlah kalau kat tempat kerja dia orang minta OBE, CQL dan sebagainya, benda-benda yang terlibat dalam filing, saya selalu paling lambat atau tak hantar langsung. Orang buat jurnal 1 tahun, 5-6 jurnal, saya tak muncul pun satu jurnal. Sebab satu daripada ciri orang ni adalah not able to complete task. Dulu saya tengok, awaklah saya tak dapat PhD. Saya pergi buat PhD dengan suami saya dekat UKM. Dia berjaya dalam ekonomi, tapi saya gagal. Saya tengok, aku tak fokus ke? Aku tak boleh menulis ke? Rupanya, inability to complete task is one of the reason. Barulah saya jadi tengah. Okey, sekarang Kak Chah nampak tak kenapa Laila ni duduk dekat sini? Because bila Nolaila duduk kat sini, Nolaila memujuk orang di luar sana menerima ketentuan Allah. Itulah sebabnya kenapa jadi macam tu. Bila kita tahu dan kenal diri kita, baru kita boleh cari ubat. Masalah orang, kita nak tegur pun tak boleh. Ya? Okey, apa yang nombor 2 kat situ? Low neurotransmitter. Saya dah cakap dah, ya. Maha suci Allah dijadikannya neurodiversity. Saya pinjam bahasa perubatan. Neuro means saraf, kepelbagaian. Allah nak tunjuk betapa kayanya dia. Ada autism, ada Asperger's, ada dyslexia, ada autism, ada ADHD. Ya Allah, ya Rahman. Rupanya ada kaitan dengan hormon-hormon yang kurang dalam otak mereka. Dopamine, serotonin, ya, norepinephrine, ya, semua itu mempengaruhi fokus dan tingkah laku. Jangan terkejut. Ya, saya pernah, ya, bila saya nampak kawan saya daripada kejauhan, saya menjerit panggil dia, excited, over excited. Bayangkan di sebelah saya kalau dia adalah seorang suami, dia malu tak bini dia buat perangai macam tu. Sebab itu, orang ADHD tidak terawat sangat tinggi risiko untuk berakhirnya sebuah rumah tangga, Kak Chah. Saya duduk di sini untuk ambil kesempatan ini. Dan dia tak ada self-regulation. Jangan terkejut kalau dia tak pandai kemas rumah, ya. You husband, please help your wife. Mungkin dia memang tak tahu. Bukan salah dia. Otak dia memang begitu. Ya. Dan
Otak ni juga tadi dia kecil, saya kata mungkin sebab dia tidak aktif lah, ataupun sebabnya antara lain pemakanan, ya, masa mengandung mak dia dulu tak tahulah saya, ya, itu antara kajian yang saya dapat, ya, dan saya ambil kat situ ADHD affect human executive function. Saya rasa ramai tahu human executive function. Antaranya adalah self control. Dah mandi, ambil tuala, keringkan badan. Tapi anak Puan Nuraila jangan terkejut, ya, sampai sekarang lepas mandi saya kena ambil towel dan lap dia. Bayangkan, ya, penat tak rasanya menguruskan anak-anak ADHD? Penat. Jangan tak tahu, ya, apabila anak saya yang ADHD, saya kelakar dulu. Baru saya perasan. Masa sekolah tadika Kak Cha, kan dia orang suka nikah Kak Cha. Mesti daripada point A ke point B, semua orang ambil bola hantar ke rakan yang di hadapan. Instead of going forward, dia melencong ke kanan. You get me, lah? So itu semuanya petanda yang Tuhan dah bagi tahu dah, tapi Puan Nuraila tak tahu, tak sedar, tak reti. Dan saya tak pandang belakang lah Kak Cha. Syarita, Dr. Hasnah Toran boleh cerita mengenai autism. InsyaAllah Puan Nuraila akan melengkapi dunia ini dengan mencerita mengenai ADHD di Malaysia. Ya? Sebab kesian kat dia. Kita marah dia tapi tak tahu apa masalah dia yang sebenar. Nampak kat situ. Neurotransmitters. Dan hormon-hormon tadi sebenarnya adalah neurotransmitter. Maknanya dia nak sampaikan mesej, ya, daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi sebab dah, contoh bila dopamin kurang, dia jadi kurang fokus. Tak boleh complete. Bila serotonin kurang, dia resah. Mudah naik marah. Mudah jadi agresif. Ya. Dan yang kesian sangat, you know what is the word fidgeting? Fidgeting, dia resah gelisah. Saya ada jumpa satu orang ahli keluarga saya. Saya kesian, ya. Saya rasa memang kalau saya ambil test kit tu memang confirm dia positif. Sebab apa? Kerisauan. Risau anak macam ni. Risau yang sangat-sangat risau. Ada yang satu orang kawan saya dekat Kelantan, dia kencing manis Kak Cha. Zaman COVID tak pergi hospital langsung, tak ikut jadual ambil ubat sebab tak boleh pergi hospital sebab takut COVID. Last kali meninggal dalam keadaan tidak terawat, kencing manis. Sebabnya takut sangat dengan COVID. Nampak tak? Dia punya kerisauan tu. Dan yang kelakar sekali, kalau dalam mesyuarat, serotonin dia kurang, sekejap dia keluar. Sekejap dia keluar. Dia tak boleh fokus. Dia akan copek, kita akan rasa irritates. Student saya, waktu saya panggil, Amir, why did you leave me in my class? I'm so unhappy with you, sayang. Please come back. Macam-macam cara. Sebab tu cikgu use different intonation of voice, use body language, everything to attract their attention. Nampak tak betapa mencabarnya tugas cikgu hari ni? Sebab itu hari tu saya manage kolaborasi dengan PPD Dungun. Alhamdulillah, saya ada videonya dekat saya punya Madam Laila's channel. Cuba dengar cikgu-cikgu. Saya ada berkongsi mengenai benda yang lebih kurang sama. Ya, tapi lepas ni kalau diberi peluang dengan Melewa, saya akan daripada usia kanak-kanak sekolah rendah, dia masuk universiti, masuk sekolah menengah, masuk universiti, sampailah dia insya-Allah sampai usia saya dan seterusnya, ada cara strategi untuk mengatasi orang kata masalah kesihatan mental di kalangan orang seperti kami, ya. And last but not least, norepinephrine tadi adalah hormon yang impulsif. Itu yang kata overexcited. Okay. Kalau overexcited, Kak Cha, kok dia overexcited, dia menjerit tak apa ya Kak Cha? Sorry to say, ya. Budak-budak sekarang seorang ada dapat satu handphone, betul? PDPR Kak Cha. Tetapi kerana dia impulsif terhadap seks, dia akan layari porno, silap-silap dia buat eksperimen. Why? Because norepinephrine kurang, dia tak ada self control, dia mudah rasa impulsif. Ya, dan kalau nampak budak perempuan dalam kelas macam saya ni tak berhenti-henti cakap, itu adalah satu daripada ciri impulsif. Dia sangat suka buku itu. Tapi saya alhamdulillah saya gunakan untuk berjaya dalam kerjaya saya sebagai seorang pensyarah.
Ya. Dan ingat tak thrill seeking yang saya kata tadi, memandu lawan arus tadi. Jangan marah dekat dia. Cuba cek. Yang paling mengejutkan bila ditangkap, didapati yang melawan arus tadi, yang bawa kereta laju-laju tadi. Ni buat kereta laju satu-satu contoh ADHD ya. Dia nak lepaskan dia punya sangat-sangat keterujaan memandu, dia akan buat 200 km sejam. Dan bagi dia itu adalah thrill. Maaf banyak ya. Ini kalau tak melibatkan nyawa orang, tak apa Kak Chah. Mati orang. Jadi saya nak beritahu awal-awal sekarang. Lepas ni jangan marah siapa-siapa marah. Siapa tak puas hati, boleh email saya tjlddn8@gmail.com. Terengganu, Japan, London, Denmark, Norway. Tolonglah hantarkan mesej kat saya. Berilah doktor pakar, tolonglah cakap Nurlaila yang awak cakap tu salah, tak apa. Saya betulkan sebab saya bukan seorang doktor dan kaunselor. Tapi saya membaca dengan banyaknya apabila daripada tahun lepas saya kenali diri saya dan saya terus membaca. Dan doakan saya tak serik lagi, saya dah gagal PhD pertama Kak Chah. Saya sekarang dalam proses buat satu lagi PhD saya, tapi kali ni saya nak buat satu jenis makanan yang apabila dimakan, insya-Allah boleh merawat ADHD. Doakan saya. InsyaAllah. Can I have another slide please? 3 ciri utama. Inattention, tidak fokus, impulsif. Tolong ya, kalau dia impulsif, kawan dia, kau nak try tak? Pil kuda ni, syabu ni, Allah, kalau kau rasa high, sedap sana. Kau nak rasa tak? Kerana dia tidak ada self control, dia akan rasa saja. Ya, dan hyperactivity. Nampak saya dah cerita kat situ. Yang kelakar sekali ada tengok kat situ ya. Make careless mistake. Nampak? Saya biasa skrip yang sama. Awak ni Nurlaila buat salah, lepas tu minta maaf, kan buat balik semula, kan minta maaf balik. Tahu tak kenapa? Sebab memang macam tu. Yang paling sedih sekali nak beritahu, ya, kerja rumah dia lah tak pandai buat. Ya. Dan dia juga mungkin akan senang distracted. Senang otak dan dia forgetfulness. Ya Allah, ini bahaya Kak Chah. Saya pernah masak air Kak Chah, lepas tu saya pergi tidur. Berlubang cerit Kak Chah. Ini cerita betul. Ya. Itu kalau tak terbakar ya, kalau terbakar macam mana? Ya. Dan kita tengok impulsivity, nampak? Impatient. Sebab itu kalau siapa beratur kat kantin sekolah, nampak budak potong barisan, jangan ketuk kepala dia. Pergi cakap dengan parent dia, cuba tengok Madam Laila channel boleh? Itu adalah simptom. They cannot wait for their turn. Dan bila orang cakap, dia akan potong cakap orang. Walaupun orang tu belum habis cakap. Masa saya buat master dengan husband, ni kelakar nak cerita ni. Subjek ekonomi. Saya dah mengelamun sampai mana tak tahu. Lepas tu saya tanya soalan. Husband saya cubit saya. Awak, kan Prof dah cakap tadi, buat apa tanya balik? Sebab masa Prof cakap, saya berada di Afghanistan. Saya tidak berada di sana. You get me? Dan yang paling kita takut, dia ambil dadah, ambil minuman alkohol, sorry. Yang di kalangan orang Melayu, maaf banyak cakap, jangan terasa. Beli nombor Eko. Kenapa Kak Chah? Sebab dia thrill tau. Bila nak kono ni? Toto dan sebagainya. Sorry, maaf banyaknya di luar sana. Sebenarnya anda mungkin ada ciri ADHD, tapi tak tahu. Dan yang paling takut di kalangan budak sekolah adalah sex at early age, Kak Chah. Ini yang terasanya buang baby ni Kak Chah. Bukan nak tuduh orang ADHD. Kemungkinan besar dia terlalu impulsif. Apakah rasanya? Marilah kita sama-sama rasa. Ya? Dan yang paling kesian, budak-budak ni kebanyakannya saiz besar. Sebab dia hanya suka makan dan dia tak fikir, apa jadi kalau aku makan banyak? And I use the word binge eating. Binge eating ni dia, Allah, kalau Kelantan kata dia makan koksi. Dia rasa nak munyak macam lembu kambing tau. Munyah yang mulut tu. Nampak? Ini kesan ni.
Di kalangan orang ADHD, kalau diikutkan statistik, memang ramai yang mengalami obesity. Yang paling kita takut last kali kat situ, impulsivity adalah poor financial management. Ini satu benda. Ya, saya tak malu nak mengaku. Pada usia 49 tahun, saya pandang ke belakang, ya Allah, patutlah gaji aku 8,000 habis aku kerja. Tidak ada saving. Betul? Ni baru nak buat saving. Sebab kita rasa teruja. Sampai kita tak tahu. Nak kira duit kot. Duit ada Kak Jah, keluarkan aja. Sabar je. Benda ini merosakkan masa depan. Kalau orang tu isteri, kesian Kak. La ilaha illallah, hasbunallah. Sebab saya pernah saya ada kawan-kawan saya kerja di pejabat agama. Yang paling sedih, husband tak tahan kerana isteri sangat suka berbelanja besar. They spend a hefty amount of money. Ya. Siapa yang terasa lepas ni, pergilah. Carilah ubat. Bacalah Quran banyak, semayanglah malam banyak-banyak, berkumpullah dengan orang-orang soleh. InsyaAllah, saya doakan. Ya. Dan sekali hyperaktif ni, yang saya kata tadilah saya dah beritahu dah, fidgeting. Fidgeting ni maknanya resah. Kadang-kadang kalau tengok Kak Jah dia letak, perasan tak budak sekolah dia letak jari dia, ketik-ketik. Atau kaki dia, ketik-ketik. Itu adalah satu simptom. Yes. Okey, saya tak nak cakap banyak-banyak. Kak Jah kalau dia nak tanya apa-apa sebelum saya tukar slide baru, Kak Jah cepat, rugi. Boleh teruskan. Okay, next. Sebab saya macam nampak lah antara ni banyak jugalah macam ciri-ciri autism pun ada juga macam tu kan. Yes, betul. Nasib baik Kak Jah sebut autism and ADHD. Kalau pergi cek kat buku, kat jurnal, sebenarnya ada beza ADHD and autism. Antara beza yang paling ketara tadi, kalau autism dia mengamuk, tantrum dia insya-Allah tidak berlarutan. Tetapi tantrum ADHD dia sampai mencederakan diri dia sendiri. Itu contoh paling besar. Autism dia biasanya kalau kita behavioral therapy boleh. Tapi ADHD masa itu dia boleh. Balik rumah dia jadi balik. Ingat tak pesan saya? ADHD is diabetic of the brain. Ini adalah orang yang kena makan ubat sampailah meninggal. Dan dia kena cari usaha lain kalau tak dengan ubat. Cari Swiss dia kat mana. Macam Puan Laila, Swiss dia kalau tengok tak cakap, tak genti-genti tu kan. Husband ke, anak ke, cepat-cepat peluk. Ibu, kakak tahu ibu ada problem. Meh ibu, kakak peluk. Senyap tahu weh. Orang bawah, senyap tahu weh. Ya? Dan yang kesian Kak Jah. 5F. Frustration, fatigue. Ini beza ya. Alhamdulillah Kak Jah, you are a very good teacher. Sebabnya Kak Jah ingatkan saya memberitahu apakah beza autism dan ADHD. Budak autism, bila dia nak satu benda, you kasih, okay that's it. Ataupun you tak kasih, dia akan tak lawan. Tapi ADHD, dia tak boleh tolerate dengan frustration. Contoh, dia nak sangat mamat tu lah. Handsome betul lah. Padahal sekolah dia baru kan. Tiba-tiba mamat tu tackle kelas sebelah. Ini berlaku 2-3 tahun lepas, saya tak beritahu negeri mana ya. Dia terjun daripada tingkat 3 hanya kerana boyfriend tu nak kat budak perempuan lain. Nampak tak beza autism and ADHD? They cannot tolerate frustrations. They cannot take it. Ada cara. Nanti kita sesi akan datang. Ada cara. Ya Kak Jah? Okay, what is fatigue? Fatigue ni sangat letih. Kenapa? Kesian kat dia Kak Jah. Otak dia adalah minds behind the mind. Jangan risau kalau 10 malam tak tidur, 12 malam tak tidur, pegang telefon 1 pagi pun tak tidur. Tapi bila dia tidur, dia akan jadi seperti mayat. Kenapa? Dia terlalu letih. Dari segi Islam, maaf cakap, subuh tinggal. Tapi alhamdulillah lah saya sebab mak bapak saya garang kot ya.
tinggal tapi banyak buat daripada tinggal, insyaAllah. Sebab itu orang macam ni dia kena ada circle yang boleh membimbing dia dengan baik, ya. Yang failure tu semua dah tahu dah kan. Yang saya nak ambil mempengaruhi sekolah tu, biasa budak-budak ADHD ni Kak Cha, bila dia terlibat dalam jenayah juvana, dia kena buang sekolah lah. Ya, bila dewasa dia cerai, ya, bila dia financial, masalah kewangan ni Tok Sana katalah Kak Cha, bukan hanya bunuh diri Kak Cha, pukul bini dan sebagainya, ya. Ini yang saya nak bawa, ya, minda masyarakat untuk tahu, ya, apa itu. Tengok ada gambar orang pukul isteri, ada nampak mak pandang kat lain, ayah pandang kat lain, maknanya bercerai dan kemurungan. Dan orang yang murung ni, saya ulang ya, depression people, they have a tendency 20 times, 20 kali ganda percubaan bunuh diri. So siapa yang rasa-rasa tak boleh kawal stres, insya-Allah. Dan saya nak bagi tahu ubat ni Kak Cha, antara ubat yang selalu membuat masyarakat jadi keliru. Ubat itu bernama stimulan yang disebut sebagai amfetamin. Sekarang saya tanya Kak Cha, siapakah amfetamin? Amfetamin adalah dadah Kak Cha. Drugs. Yes, it is drugs. Dia boleh disalah sabitkan kesalahan sebagai orang ambil dadah. Tapi itu adalah ubat untuk buat dia tenang. Dan pernah berlaku. Bergaduh dekat Facebook di Malaysia. Ada satu kes yang mana bila ditangkap dan dia dilepaskan kerana dia memang ada ADHD. Doktor dia sendiri kata memang dia ADHD. Kita nak buat apa Kak Cha? Ya? Sebab itu saya minta tolong ya. Orang macam ni kadang-kadang disalah ertikan, tapi jangan ambil kesempatan. Mentang-mentang Kak Laila kata amfetamin tu ubat, engkau pun salah guna amfetamin. Jangan ya dik. I'm telling you. Yeah, I warn you. Unless doktor kata engkau kena ambil amfetamin, baru ambil. Kalau tak, jangan mengada-ngada. Ada banyak ubat lain ya. InsyaAllah. Kak Laila akan muncul dengan ubat-ubat herba. InsyaAllah yang saya akan masukkan sebagai ingredient di dalam makanan. Doakan saya. Ya. Orang takut nak share dengan masyarakat. Kalau macam tu nanti orang lain dapat PhD lebih dulu daripada saya. Tapi saya percaya kalau Allah kata kun fayakun, PhD itu adalah milik Puan Nolaila, dia akan jadi. Kalau tidak, sampai mati pun saya tak akan dapat PhD. Tahu tu makna hancurkan je kan? Okay, next please. Okay, nampak. Ini adalah gambar rajah yang mungkin orang tak nampak ya. Tapi saya bantu ya dari segi macam mana sebenarnya orang ADHD yang tak terawat ni dia boleh mempengaruhi dia punya quality of life. Tidak ada quality kalau bercerai Kak Cha. Tidak ada quality kalau tak habis belajar. Tidak ada quality kalau kita murung last kali terjun bangunan. Maaf banyak ya. Ada kat situ. Suicide pun ada. Macam apa yang saya dah cakap tadi, kebanyakannya ada dekat situ. Yang kita kesian, dia tak boleh belajar dengan baik. Bila dia masuk universiti, saya sedih. Murid-murid saya di kalangan ADHD, masing-masing bila face to face, dia orang skor sampai dapat anugerah dekan ya Kak Cha. Tapi apabila tukar modul, tukar sikit je ODL. Bila online dia nak tarik diri. Sebab dia frust. Tak boleh pergi library, frust tak jumpa kawan-kawan, frust terlalu banyak masa terbuang dekat depan komputer. Ya nampak tak? Ya. Jadi tolong sama-sama kita insya-Allah ya. Okey, apa lagi? Ya, teruskan. Ya, saya tak dapat nak buatkan detailkan sebab gambar rajah tu tak nampak ya. Okey, yang ini alarming statistik. Okey, yang ini yang saya dah cakap tadi ya. 2018 ini statistik kat Malaysia ya, 29.3% pelajar berumur 16 tahun mengalami sakit mental dan saya takut di antaranya adalah spesies seperti saya ya. Dan 2.3% dewasa kemurungan, 7.9% 5 hingga 15 masalah mental. Tapi saya tak kata ADHD semua ya. Antaranya adalah cyberbully. Boleh jadi juga sebagai merupakan masalah kesihatan mental kat Malaysia sekarang. Jadi pandai-pandailah cikgu-cikgu untuk monitor balik semula mak bapak. Gadget yang kita dah bagi ke anak-anak tu, saya tahu bukan hanya anda dekat luar, saya menghadapi masalah. Sebab anak saya ADHD, dia terlalu impulsif main game.
Saya takut dia impulsif terhadap gambar-gambar yang porno dekat luar tu. Saya takut itu je, ya. Dan saya dah cakap tadilah pasal bunuh diri, ya. Okay, next please. Okey, cuba tengok dari segi WHO NHMS 2019 500,000 rakyat Malaysia mengalami kemurungan. Lepas tu WHO kata 5.8 daripada 100,000 populasi di Malaysia. Bukan 5.8 orang, macam mana pula rupanya orang 5.8 Kak Cha. 5 atau 6 orang dalam populasi 100,000 penduduk Malaysia, dia ada mengalami mental health problem. Dan lelaki didapati lebih ramai daripada wanita lah, ya itu. Dan saya doakan biarlah anda yang mendengar siaran kita pada hari ini cubalah dapatkan pertolongan, ya. Sebab saya tahu insya-Allah kita usaha Allah boleh. Saya pun alhamdulillah tak bunuh diri sampailah sekarang. Ya, doakan saya, ya. Okay, next please. Yang ni yang saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu. Okay, of course kata-kata kunci untuk cikgu kat sekolah, cikgu tolong sabar cikgu. Rasa cikgu kalau budak tu mengganggu kelas, boleh tak cikgu panggil sayang kat dia? Silap-silap cikgu perambat halau dia. Betul tak? Okay. Dan cikgu kena faham dan jangan letak high expectation, jangan. Semua orang faham kenapa dia ni tak geti-geti. Sebab dia memang tak ada fokus dan dia tak boleh ikut. Cuba cara lain. Jangan push dia. Makin cikgu push, makin dia menyampah pada dia. Dengar pesan saya. Dan jangan bias. Maaf banyak, ya. Saya dapat cerita banyak kesian, ya, mangsa-mangsa yang dah tak ada di dunia. Saya jumpa balik wakil-wakil keluarga. Kenapa arwah ni dulu tak boleh ambil adah-adah? Awal sangat. Macam mana pergi sekolah, cikgu sayang kat budak-budak yang pandai je, puan. Yang masalah ni cikgu tak nak buat. Maaf ya, bukan tuduh cikgu Ini daripada ibu bapa sendiri. Ya. Sebab tu tugas saya sekarang ni untuk memberitahu cikgu-cikgu. Cikgu tolong perhatikan. Lebihkan perhatian cikgu kepada yang spesies macam tu. Yang cerdik tu pun jangan juga cikgu tinggalkan cikgu. Saya pun cerdik masa sekolah cikgu. Cuma kalau cikgu nampak ciri-ciri yang saya sebutkan, sebab takut dia memendam rasa sehingga dia membawa kepada low quality of life pada root. Ada banyak, ada doktor pakar gigi, doktor pakar macam-macam. Last kali bukan dia bunuh diri penceraian berkali-kali, pukul isteri doktor, ramai. Sebab masing-masing, tapi dia orang doktor jangan kadang tahu dia penyakit apa, dia makan ubat. And also cikgu, arahan cikgu tolong tuliskan supaya dia boleh lihat, dia boleh baca banyak kali. Ada satu lagi, kalau tak silap saya last itu adalah body language, body sign tu. Announce dalam kelas. Orang Terengganu kata kena kabur sokmo. Adik, you ingat tak due date you hantar assignment, jangan main-main. Okay. Kan cakap lagi tak minggu depan cakap lagi. Ingatkan berkali-kali. Dan kita pakai non-verbal. Macam tadilah. Pakai bunyi. Banyak strategi. Ada budak yang sangat stres. Cikgu ajar pelajaran sejarah. Tadi dia baru belajar matematik. Okey, berhenti. Jom kita dengar lagu apa popular sekarang. Dia pun sebut. Heart, beat, fast, colors and promise. Kalau tak percaya cikgu, terus dia tunggu kat cikgu. Sedaplah suara cikgu. Cikgu nyanyilah lagi. You get me tak? Saya tiba-tiba dalam kelas, aku menyanyi je. Madam, terima kasih madam. Saya dah ngantuk dah tadi madam. Saya dah tak nak fokus lah madam. Thank you. You have a very sweet voice. Sebenarnya kita kena banyak strategi. Ataupun jangan suruh nyanyi. Okey, hari ni dah baca mak surat belum? Okey, jom. Hari ni pagi mak surat pagi boleh pakai baca sampai Zuhur. Sekarang mak surat petang boleh baca sampai lepas maghrib pun boleh baca lagi. You get me or not? Dekatkan budak-budak ni dengan Al-Quran, dengan zikir-zikir. Strategi banyak cikgu, insya-Allah. Kita kena usaha. Okay, next please. Tak nak habis aku Kak Cha. Nampak ya? Saya nak beritahu, nak merawat ADHD kena kolektif. Kolektif tu maknanya semua cara.
Kita kena cope dengan baik, yang punya diri kena cope, cikgu kena pergi training, psikologis kena turun ke sekolah. Saya minta sangat. Saya jealous dengan hospital pakar di Johor Bahru. Saya tak ingat Allah, apa nama hospital pakar tu dekat Johor ya. Penawar. Dia pergi ke sekolah-sekolah dan dia beri terapi percuma kepada murid pendidikan khas integrasi. Ini yang kita nak. Doktor-doktor saya tahu doktor sibuk, lagi frontliners. Kalau cikgu doktor sibuk, ambil psikologis. Psikologis pergi turun kat sekolah. Diet, itu yang saya sedang buat sekarang. Saya tengah buat formulasi makanan yang apabila orang tu budak ADHD tu makan, insya-Allah dengan izin Allah, dengan ada makanan sunnah, ada herbanya. Sebab saya percaya, walaupun Mak Saleh kata Kak Chah, ADHD is diabetic of the brain, tak akan sembuh, saya yakin. Allah katakan hanya mati dan tua sahaja tidak ada ubat. The rest insya-Allah we can fight for the medication ya. Dan buatlah terapi Al-Quran. Okay, dan nak habis ni pun ya insya-Allah. Next please. Ini adalah untuk parenting, boleh baca dekat internet, saya tak nak banyak. Antaranya parent kena positif. Memang penat. Ayah ibu kita memang penat mengurus anak macam ni. Pasal dia tak pandai mengurus diri. Kita kena lapkan baju dia, kita kena lapkan badan dia, cari baju sekolah. Ya Allah, anak kawan saya dia ADHD Kak Chah. Tiap hari dia pergi sekolah Kak Chah. Pergi sekolah pakai stokin Kak Chah. Balik dah tak ada dah stokin. Kasut pun tak tahu pergi mana. Itu beza ADHD dengan autism. Ya. Cuba tengok lagi, apa lagi? Ya, avoid. Maknanya janganlah kita ni janganlah meltdown selalu. Kita elakkanlah macam saya. Saya kena ada me time saya sendiri. Bila saya rasa bosan, kadang saya nyanyi, kadang saya buat video. Pula tu saya tengok wayang. Yang paling saya suka apa lagi kadang-kadang? Pergilah makan sometime. Buat rambut. Saya colour jadi oren Kak Chah. Aduh, handsome betul saya. Contoh. Yeah, there are sometimes kita kena tengok me time. Ada orang suka karaoke, pergilah nyanyi, tak apa. Kita jangan ganggu jiran sebelah. Yeah? So, itu pesanan saya. Ada banyak lagi lah nanti kita belajar. Kalau sesi-sesi akan datang, kita buat sesi untuk parent ni Kak Chah. Okay, next. Okay, yang ini pun saya tak nak. Saya simple sebab kita ada family therapy, kita ada individual group self-esteem. Sebab budak-budak ADHD ni dia low self-esteem Kak Chah. Bermakna jangan malukan dia depan orang. Dia memang low self-esteem. Kadang-kadang kesian tau Kak Chah. Kita suruh dia pergi beli, dia tak nak masuk kedai. Dia takut. Macam ada rimau dalam kedai. Jangan hina dia. Bagi keyakinan. Abang boleh lah, abang handsome apa. Kalau ibu handsome macam abang, ibu pergi masuk kedai biar orang tengok muka ibu. Contoh. Ya? Dan kita kena bagi dia dari segi ganjaran yang lain daripada ganjaran orang lain Kak Chah. Ya, ganjaran untuk anak autism lain, ganjaran untuk orang-orang yang macam ni, budak-budak macam ni lain Kak Chah. Jangan ingat satu kelas suka marshmallow, semua kelas marshmallow. Tak, dia ada cara lain. Ya. Dan sama juga ya, dari segi yang saya takut sangat Kak Chah, bermula daripada ADHD, dia akan develop banyak masalah mental lain. Sebagai contoh OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Sebagai contoh, dia rasa dia kotor, kejap dia masuk bilik air, basuh tangan, kejap dia pergi. Pula tu kejap dia ambil wuduk orang sekali dia 7-8 kali. Kesian Kak Chah, kesian kat dia. Lama-lama kita biarkan, dia akan jadi bipolar tau Kak Chah. Ya. Dia akan jadi bipolar, dia akan jadi macam-macam lah. Jadi kita tak nak lah, kita abaikan ya. Okay, next please. Okay, ini saya punya panduan lah ya. InsyaAllah saya menyeru diri saya sendiri, ada surah At-Taubah, ayat ni panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya tak nampak sangat sebenarnya tu ya. Illa nasuru apa tu? Tapi ada saya gariskan la tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Itu je saya ingat. Kalau saya fikirkan saya penat Kak Chah, saya kecewa. Banyak orang saya kecewa. Saya cuba memaafkan. Sebab orang ADHD saya cakap lelap mata Kak Chah. Dia macam video player tau Kak Chah. Dia jadi dendam kesumat.
Ya, slow kita maafkan, ya. Kita ingat Allah, Allah kata Nabi sendiri ampunkan umat kita siapa. Kalau kita tak nak ampunkan orang, Allah tak ampunkan kita. Kita fikir macam tu lah, ya. So apa lagi? Next please. Yang ni satu lagi. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Ya, saya percaya yang itu. Ya. Dalam Al-Mulk pun ada, dalam surah Al-Mulk pun ada kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala kan. Saya kurang pandai bab mengaji ni tapi insya-Allah ya. Itulah perisai kita Kak Cha. Lain saya rasa susah nak katalah, cari ilmu, jangan boring, jangan semua. Satu ni pesanan penaja ni. Jangan tuduh semua itu adalah ADHD. Pergi dapatkan doktor sekretari, dapatkan strip yang insya-Allah ada tak lama lagi di klinik-klinik swasta. Sekarang dah ada di International Psychology Center, dah ada website dia, pergi dengar cepat-cepat, pergi subscribe channel Kak Laila tu jangan lupa. Ada Kak Laila bagi nombor telefon dia dekat KL. Siapa kat sekitar KL boleh pergi sana insya-Allah. Ya. Saya rasa tak ada dah kot. Last slide lah. Nampak? Madam Laila sayang semua. Ya, doakan saya jadi baik. Saya ni sebenarnya tak baik pun. Sebab saya kata dah kan. Bila saya balik saya pukul anak saya. Sebab kami tak boleh tahan marah. Tapi saya cuba insya-Allah. Saya tidak riak dengan ilmu yang Allah pinjamkan sedikit kepada saya. Saya tak riak. Bagi saya nak sanggup belajar. Baru ni ada satu orang kawan saya. Dia nak bergurau mungkin ya. Puan Laila sekejap jadi lecturer, kejap jadi psikologis. Saya pun tak berani sebab saya tak ada tauliah, dia kata. Jadi bila perkataan tauliah mula-mula saya menangis. Kalau orang biasa okey je, tak ada tauliah. So what Mak Salih kata. So doakan Puan Laila akan dapat diploma dalam counselling atau psikologi. InsyaAllah dalam masa 2-3 tahun lagi. Ya, kalau Tuhan panjangkan umur saya, sebab saya tak nak bercakap sebagai seorang ibu, tapi saya juga nak bercakap mengenai seorang kaunselor insyaAllah. Doakan saya. Ya. Dan apa yang saya nak cakap tu, channel saya tu tolong. Saya akan lepaskan cerita apa impulsivity, apa itu inattention, apa itu hyperactive, 3 benda lah. Ya. Jadi tak adalah Kak Cha yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu daripada saya lah Kak Cha. Ya, lepas-lepas pada ni siapa yang boleh nak berikan saya tak nak 5 star, sorry. Beri saya teguran. Ya, sebab saya tak nak riak dan saya nak memperbaiki diri saya insya-Allah. Okey, terima kasih Puan Laila atas perkongsian menarik tadi tu ya. Okey, Kak Cha teringat tentang Michael Phelps Michael Phelps ni dia adalah American swimmer yang masa sukan SEA di Olimpik di Beijing tu dia dapat 8 pingat emas dalam renang. Dia ni adalah ADHD tetapi kita lihat apa yang memusnahkan sepatutnya dia telah menjadi seorang ahli sukan yang hebat kan, tetapi apa yang memusnahkan dia untuk kita memahami apa yang Puan Laila bincangkan daripada awal tadi tentang sifat-sifat ADHD ni ya, kalau tidak terkawal dia rosak Michael Phelps sekarang dah tak ada nama lah, tak ada dalam ranking lagi sebab dia rosak kerana perempuan dan kerana dadah ya. Jadi dia punya hyper tu yang kita katakan dia tadi kan, kita kata ADHD ni dia ada sifat impulsif semua tu kan. Jadi dia gunakan kelebihan untuk menjadi perenang, untuk jadi swimmer, tetapi still dia punya akal dia punya kita nak kata behavior lah. Ya, behavior tidak terkawal dan merosakkan. Dan merosak sebabkan kita hidup dalam zaman teknologi ni, kita boleh Google tengok kisah Michael Phelps ni macam mana sebenarnya dia sangat American swimmer yang sangat cemerlang tetapi musnah hidup dia kerana dadah dan wanita dan dia tak boleh kawal. Itu yang tadi mungkin yang ADHD yang adults ni kan, mungkinlah kalau saya rasa dia punya terapi Puan Laila cakap tadi daripada awal tu, kalau diikuti daripada awal. Jadi para penonton yang mendengar rancangan kita ni anda boleh bertanyakan soalan di ruangan chatting tu apa saja, dan yang terkini yang saya dapat daripada perkongsian Puan Laila ni tentang streak tu,
tentang ujian yang boleh dilakukan menggunakan air kencing ataupun darah tu boleh mengesan ADHD tu. Jadi itu sangat bagus. Itu maknanya perkembangan teknologi yang sangat baguslah. Jadi maksudnya mak bapak ataupun mak ayah ataupun guru-guru bila kita melihat kelainan tingkah laku pada anak-anak itu, jadi bolehlah dihantar untuk ujian. Berbanding dengan dulu mungkin psikologis, psikiatris banyak kena melakukan pemerhatian, betul kan Puan Laila? Untuk Assessment. Untuk assessment untuk menentukan sama ada anak-anak ni mempunyai masalah apa. Tapi sekarang dengan adanya ujian terkini tu, jadi bolehlah dilakukan dan akan dapat hasil yang tepatlah kalau macam tu kan. Jadi itu sebenarnya antara kemajuan perubatan teknologi juga kan. Okey, jadi kita dah di penghujung rancangan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Puan Laila yang telah sudi berkongsi pengalaman beliau ni sendiri sebagai adult ADHD ataupun ADHD dewasa ni kan, dan pastinya ada banyak perancangan-perancangan beliau dan kita berharaplah selepas ini kita boleh lagi berkongsi bersama beliau tentang mungkin apakah strategi kalau kita boleh fokuskan apakah strategi ibu bapa dari segi interventionnya, bagaimana kita nak buat pada anak-anak ni dari kecil. Kalau kita tengok pada kalau yang rancangan-rancangan kami sebelum ini seminar ataupun bengkel kami di Melewa Channel tu, kita boleh tengok sebenarnya anak autism sebenarnya kalau betul perancangan rawatan dia semua sebenarnya dia boleh pulih, dia boleh sembuh, tetapi itulah pengorbanan. Itu yang kami bawakan penceramah yang merupakan ibu bapa daripada Indonesia tu dan kita ada sharing sekali dengan mantan-mantan autism ni. Kita lihat macam Kak Cha, sorry to stop you. Sorry to stop you because you mentioned about cerita. Ada satu lagi perbezaan antara autism dan ADHD. Autism can be treated but not ADHD. Setakat ni. Okay, so nanti kita cuba bincangkan lebih lanjut lah nanti kan. At least lah kita nak cakap macam mana ada juga tokoh-tokoh ADHD ni yang berjaya, yang mana mereka ni sebenarnya memang ada masalah dia. Contoh paling mudah saya sebut macam ni lah, contohnya macam Puan Nur Laila. Puan Nur Laila ni sendiri adalah ADHD. Bila dia berkongsi pengalaman tu, tapi kita tengok sekarang dia boleh jadi pensyarah, dia boleh survive kan. Puan Nur Laila boleh jadi pensyarah, boleh mengendalikan hidup tu walaupun dia tak pulih sepenuhnya. Benda tu sentiasa ada kan, memang macam tu, tetapi at least you boleh survive, you boleh hidup dengan baiklah, you ada keluarga, you ada kerjaya. Maksudnya budak-budak tu tadi macam tu lah. Kalau kita tengok anak-anak di sekolah tu, kalau ada treatment ataupun layanan yang baik untuk mereka, mungkin kita memberi mereka berjaya seperti Puan Laila lah. Okay. Kak Cha, sorry to stop you. Can I add something? You nak bagi salam, I teringat. You say I can cope. Yes, betul. Tapi itu di mata orang Kak Cha. Dalam hati saya, stres yang saya rasa, pengalaman saya dengan being orang kata, sometimes saya terasa saya ill-treated pun ada. Ya Kak Cha, dan saya sebenarnya I use the word menyusahkan orang. Sebab kalau saya kata saya nak, saya akan dapat. Itu yang kadang-kadang kesian Kak Cha. Kita ada suami, kita ada mak bapak, kesian kat mak bapak kita, kita nak yang itu juga. Orang ADHD dia tak boleh ganti A dengan B Dia tak. Yes, tapi kita tak tahu. Bila kita tahu awal-awal saya ni dah tua, dah banyak dosa. And kita orang macam ni kita gunakan perkataan kesat Kak Cha. Cuba tanya siapa yang tak terkesan dengan mesej beracun yang pernah saya hantarkan. Jadi saya minta maaf, saya ambil kesempatan, saya online ni, saya minta maaf. Orang di luar sana tolong ampunkan Puan Nur Laila punya dosa yang banyak ni sebab dia sendiri tak tahu where it goes wrong. Sekarang lah baru jadi orang-orang yang baik, insyaAllah. Okey Kak Cha. So tak nak kacau lagi. Sebab Kak Cha, ini simptom ni Kak Cha.
Menyampuk orang cakap tu adalah one of the Tak symptom. apa, tak apa. Sebenarnya kita berkongsi, tak ada masalah. Kita berkongsi sebenarnya, sharing itu bagi saya tak ada masalah lah. Okey, saya rasa kita dah di penghujung rancangan dan insya-Allah jika ada masa dan kelapangan mungkin kita boleh berkongsi lagi kita boleh berkongsi lagi pengalaman Puan Laila ni. Okey, mungkin kita akan sentuh topik-topik yang lain yang mungkin boleh membantu jugalah ibu bapa ataupun guru-guru yang terlibat dengan anak-anak ADHD ni. Jadi saya bagi pihak penganjur memohon maaflah kalau ada kesilapan kami lah yang seperti yang Puan Laila cakap tadi, yang baik itu dari Allah, yang kurang baik itu dari diri kami sendiri dan kami sangat berharaplah sebenarnya perkongsian ini dapat membantu sedikit sebanyak ibu bapa yang mempunyai ataupun guru-guru yang menghadapi pelajar-pelajar yang ADHD ni. Itu saja. Puan Laila ada nak tambah apa lagi? Tak ada lah kot. Tak nak menyampuk dah, nampak sangat ciri ADHD ni. Okey, itu saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.